بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله، يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير ومسرة. نلتقي مجددا في لقائنا الأسبوعي رحلة الروح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ندرس في هذه اللقاءات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنتخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دروسا وعبرة. وضيفنا في هذه الحلقات هو فضيلة الشيخ منتصر عبد الباسط من جمهورية مصر العربية. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ يا مرحبا، حفظكم الله وبارك الله فيكم جميعا. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di dalam perkongsian kita Kembara Jiwa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam perkongsian ini kita akan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil dari keindahan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengajaran-pengajaran hikmah-hikmah yang boleh memantapkan keimanan kita, mempercantik penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum saya mulakan, saya nak pastikan suara saya boleh tuan-tuan dan puan-puan dengar. Siapa di antara tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar, sila tulis dalam ruangan komen. Suara okey. Sebelum kita mula lebih lanjut lagi apa yang kita akan kupas, apa yang kita akan pelajari. Okey, saya pastikan suara. Kita pastikan lagi suara. Boleh tulis. Okey, ada Tuan Latif. Tuan Latif boleh dengar suara okey ke? Puan Khatijah, Puan Faiza, Puan Aminah, Ummi. Ummi, suara boleh dengar kami? Okey, Alhamdulillah. Boleh dengar, terima kasih. Dan di dalam perkongsian kita di petang hari ini, insyaAllah kita akan mempelajari tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW selepas Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Qad wasala al-habibu sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Huwa wa ashabuhu al-kiram min al-muhajirin. Wasalu bisalamah. Najahat خطة النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل أصحابه إلى المكان الجديد، إلى حيث الأمصار، إلى حيث المجتمع المسلم الجديد. يا ترى ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع الجديد، في هذا الجو الجديد؟ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah, telah berjaya
apa yang direncanakan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Rasulullah telah sampai ke Madinah, para sahabat juga telah sampai ke Madinah. Mereka sudah sampai di satu nuansa yang baru, satu persekitaran yang baru, satu masyarakat yang baru. Agak-agak, apakah yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW? هذا وغيرها هو ما سوف يتطرق إليه فضيلة الشيخ في هذه المحاضرة ini dan beberapa isu-isu yang lain itu yang akan dikupas oleh Fadilatul Syekh, apa yang akan dilakukan oleh Nabi SAW selepas Rasulullah SAW tiba ke Madinah. Apa yang akan dilakukan oleh Nabi SAW atau secara terperincinya apa plan strategi Rasulullah SAW untuk membina Madinah. Dan kita akan berikan peluang masa kepada Fadilatul Syekh untuk menyampaikan al-muhadarah wa nu'ti al-fursah kamilatan li Fadilatul Syekh li ilqa al-muhadarah. Tafadhal ya Ustaz. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلمنا من لدنك علما. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك الذي نطوف فيه حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستلهم من معانيها ونستضيء من أنوارها المباركة التي تنير حياتنا وتبين لنا دربنا. وحديثنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال موصولا. كنا في الأسابيع الماضية تكلمنا عن شخصيات في ظلال الهجرة وحول الهجرة، واليوم بإذن الله سنتكلم عن خطة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إلى المدينة أو إلى يثرب كما كانت تسمى، لم يهاجر إليها هكذا، وإنما كانت لديه خطة لإقامة الدولة، خطة تنم عن الفقه والعبقرية وكيفية بناء الدول والأمم. فيا ترى ما هي أركان هذه الخطة؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله. Fadilatul Syekh mengucapkan selamat datang, marhaban kepada semua yang hadir dalam perkongsian ini, sama ada yang datang melalui Zoom meeting ataupun melalui platform TikTok, semua disambut kedatangannya. Dan dalam pertemuan ini kita akan mempelajari tentang perjalanan hidup Nabi SAW, mengambil cahaya dari keindahan perjalanan hidup Rasulullah SAW yang penuh dengan keberkatan untuk kita mengambil pengajaran. Dan kita telah berkongsi dalam beberapa pertemuan yang lepas tentang hijrah Nabi SAW, dan perkongsian kita di malam hari ini juga berkaitan dengan hijrah Nabi SAW. Dalam beberapa pertemuan yang lepas kita telah mengupas tentang tokoh-tokoh penting yang membantu Nabi SAW dalam perjalanan hijrah, tokoh-tokoh yang telah menjayakan perjalanan hijrah Nabi SAW. Pada perkongsian kita di malam hari ini, insya Allah kita akan mempelajari ataupun mengupas tentang strategi Rasulullah SAW untuk membina Madinah. Rasulullah SAW datang ke Madinah atau negeri yang dahulu bernama Yathrib dengan membawa satu plan, dengan membawa satu strategi untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan negara Islam. Dan Rasulullah SAW ada beberapa perkara-perkara yang diatur oleh baginda SAW, direncanakan oleh Rasulullah SAW. Jom kita dengarkan apa plan strategi Rasulullah SAW dalam membina negara Madinah. أول ما نتعلمه يا أيها الإخوة قبل أن نخوض في هذه الخطة أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خطة. لا توجد قيادة أي مؤسسة أو أسرة أو بيت إلا مع وجود تخطيط لكيفية السير بهذا المركب حتى يصل إلى بر الأمان. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله سبحانه وتعالى كانت لديه خطة لإقامة الدولة في المدينة،
وقبل أن يهاجر إلى المدينة بدأ يمهد لهذه الخطة بإرسال مصعب بن عمير، كما تكلمنا في المرات السابقة عن أول سفير في الإسلام سيدنا مصعب. فهذا يعلمنا أنه في حياتنا كلها نحتاج إلى التخطيط، تخطيط للعلم، تخطيط للزواج، تخطيط للعمل. كل الأشياء في حياتنا تحتاج إلى أن يكون لدينا خطة لأجلها، وألا نسير هكذا عشوائيا. وهذا ما نتعلمه أولا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. Sebelum kita mengupas tentang apa yang direncanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa plan strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina Madinah, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki plan, memiliki strategi, dan seorang pemimpin mesti memiliki strategi. Dan meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memiliki strategi. Dan strategi yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan hijrah telah pun dibuat oleh Rasulullah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulakan perjalanan hijrah. Misalnya dalam pertemuan yang lepas kita pun telah mengupas bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk menjadi duta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Artinya ada banyak rencana, ada banyak plan, ada banyak strategi yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini ia memerlukan kepada strategi, ia memerlukan kepada plan, perencanaan untuk kita boleh mendapatkan hasil dalam kehidupan yang baik. Dalam menuntut ilmu kita perlu strategi. Dalam perkahwinan kita perlu strategi. Dalam kehidupan bukan sesuatu yang berlaku secara semula jadi, tidak ada aturan. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini perlu dengan perencanaan. كانت هذه الخطة النبوية لإقامة الدولة في المدينة تقوم على 4 أركان رئيسية. أولا الجانب الديني، هذا هو الجانب الأول. ثم الجانب الثاني يا أيها الإخوة كان هو الجانب الداخلي الاجتماعي. ثم الجانب الثالث كان هو الجانب الخارجي. ثم الجانب الرابع كان الجانب الاقتصادي، يعني الجانب الديني، ثم الجانب الداخلي الاجتماعي، ثم الجانب الخارجي، ثم الجانب الاقتصادي. فهذه الأركان ال4 التي قامت عليها خطة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kita boleh melihat 4 plan strategik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina Madinah. 4 strategik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah berkaitan dengan agama. Ini perkara yang utama, perkara yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kehidupan sosial bermasyarakat di dalam Madinah sesama umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan hubungan dengan orang-orang yang di luar sana, sama ada di dalam Madinah yang bukan Islam ataupun orang yang berada di luar Madinah. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan ekonomi. 4 strategi Rasulullah SAW. Yang pertama berkaitan dengan agama, yang kedua berkaitan dengan sosial, yang ketiga berkaitan dengan hubungan luar, yang keempat berkaitan dengan ekonomi. ولنأخذ هذه الأركان ال4 سريعا. الركن الأول يا أيها الأخوة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو الجانب الديني والإيماني، وكان يتلخص في إقامة المسجد. أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أن أقام للمسلمين مسجدا جامعا يجتمعون فيه لصلاة الجمعة. ولم يكن المسجد في الإسلام وفي حياة المسلمين مجرد مكان للعبادة، لا، وإنما كان المسجد هو مكان الشورى ومكان العلم ومكان عقد الراية للجيش
ومكان العلاقات الاجتماعية بين المسلمين. ويعني المسجد له دور أساسي، ودوره طبعا الأهم أنه تقام فيه صلاة الجماعة التي فيها يجتمع المسلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف الإمام، يتعلمون منه معنى الطاعة ومعنى الجماعة، ويتلقون فيه من النبي صلى الله عليه وسلم كلماته العطرات التي كان يلقيها أحيانا بعد الصلاة وأحيانا في غير أوقات الصلاة. كان ينادي الصلاة جامعة لكي يجتمع الناس فيخطب فيهم حسب ما يتجدد من أحداث. فهكذا كان اهتمام النبي الأول هو هذا الجانب، لأنه الدين هو الأساس في حياة المسلمين، والمسجد هو رمز الدين. Kita akan mulakan dengan sisi yang pertama di dalam plan strategi Rasulullah SAW untuk membina Madinah, yaitu sisi yang berkaitan dengan agama dan keimanan, dan ia boleh kita ringkaskan dengan pembinaan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antara perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat selepas mereka berhijrah ke Madinah, selepas mereka duduk di Madinah, adalah untuk membina masjid. Masjid yang dibina untuk menunaikan padanya solat Jumat, solat berjamaah, dan masjid yang dibina oleh Rasulullah SAW bukan sekadar tempat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ia adalah tempat untuk bermusyawarat, ia adalah tempat untuk menyebarkan ilmu, berkongsi ilmu, tempat untuk menghimpunkan umat Islam ketika ada seruan untuk berjihad, dan tempat untuk perhimpunan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Madinah. Selain dari tugas utama ataupun fungsi utama dari masjid untuk ditunaikan padanya solat berjamaah, di mana solat berjamaah sudah tentunya ia mengajarkan kepada kita bahawa solat tersebut akan dipimpin oleh seorang pemimpin, oleh seorang imam, dan mereka akan mempelajari tentang ketaatan kepada imam, mengikuti imam, dan mereka akan mempelajari tentang pentingnya hidup secara berjamaah, mendengar nasihat dari Rasulullah SAW yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum ataupun selepas solat, untuk mendengar perkara-perkara baharu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan agama. Dan masjid adalah salah satu simbol utama untuk agama Islam. ونلاحظ يا أيها الإخوة إنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسجد في وسط المدينة، بحيث إنه الناس يعني يستطيعون الوصول إليه من جميع طرق المدينة ومن جميع جوانب المدينة، وكأن المسجد هو محور حياة المسلمين، فلذلك هو في مركز البلد وفي وسط البلد. ثم ننظر إلى تطهير مكان المسجد قبل بنائه. المكان الذي كان فيه المسجد قبل أن يبنى كان فيه قبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فنبشت ونظفت الأرض. ثم كان فيه مناطق فيها يعني بعض الخرائب وبعض الأماكن الغير سوية، أمر النبي بتسويتها وبحيث أن تكون متساوية. وهكذا بدأ بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا البناء بناء بسيطا متواضعا يعلمنا أن قيمة المسجد ليست في بنيانه وإنما في عماره، الإنسان قبل البنيان. Dan Nabi SAW bersama dengan para sahabat membina masjid, dan posisi masjid Nabi SAW jika kita lihat ia berada di pertengahan kota Madinah. Ia memberikan pengajaran kepada kita bahawa masjid sudah sepatutnya menjadi pusat komuniti umat Islam. Rasulullah SAW membina masjid di pertengahan Madinah. Sebelum Rasulullah SAW membina masjid, tentu Rasulullah SAW memilih tempat yang tepat untuk membina masjid, dan
sebelum Masjid Nabi SAW dibina, di tempat tersebut dahulu telah ada beberapa kubur orang-orang musyrik. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk memindahkan kubur-kubur tersebut, membersihkan kawasan yang akan dibina padanya Masjid Nabi SAW, dan ada banyak bukit-bukit berbatu di dekat situ yang kemudian Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat. Bersama dengan para sahabat, Rasulullah SAW membersihkan dan meratakannya sehingga terbinalah Masjid Nabi SAW. Dan Masjid Nabi SAW pada masa Rasulullah SAW adalah satu binaan yang sangat sederhana. Tapi yang paling penting dari nilai satu masjid bukan dari besarnya, bukan dari keindahan masjid tersebut, tapi bagaimana umat Islam mengimarahkan masjid tersebut, meramaikan masjid tersebut, meraihkan masjid tersebut, mengisi masjid tersebut dengan mengimarahkannya dengan baik. Itu yang paling utama berkaitan dengan masjid, bukan pada binaannya, tapi pada orang-orang yang berada di dalamnya. كان البناء عبارة الأرض يعني قبل أن يبنيها النبي مسجدا كان فيها نخل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا النخل فقطع، ثم استفاد بهذا النخل. الجريد جعله سقفا للمسجد، وجذوع النخل جعلها جدران للمسجد، وجعلها يعني قبلة للمسجد. بل كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم في البداية عبارة عن جذع نخلة، وهذا الجذع هو صاحب معجزة حنين الجذع عندما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر يعني أن يصنع له منبر من الخشب، فسمع الناس لذلك الجذع يعني حنينا وتأوها لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضمه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكن. يعني المقصد أنه كان بناء المسجد بناء بسيطا من اللبن والطوب والطين وسقفه من الجريد، ولم يكن يعني سقفه مرتفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عريشا كعريش موسى، أي أن هذا العريش كعريش موسى، يعني أن سيدنا موسى كان مكانه أو بيت سقفه قريب من رأسه، فلم يكن المسجد مرتفعا في بنائه، وإنما كان مسجد النبي آية في التواضع. هذا المسجد هو الذي خرج القادة، وهو الذي خرج كبار الصحابة وكبار العلماء، فيعني نتعلم من ذلك أنه ينبغي علينا أن نهتم بتربية النشء الذين يدخلون المسجد أكثر من اهتمامنا ببناء المساجد وزخرفتها. وإن كان بناء المساجد على هيئة حسنة هذا شيء طيب وليس فيه حرج يعني في الشرع، لكن مع الاهتمام بذلك ينبغي علينا أن نهتم بالساجد قبل المساجد، ببناء الإنسان قبل ارتفاع بنيان المسجد. Sebelum dibina Masjid Nabi SAW, kawasan Masjid Nabi SAW dahulu banyak pokok kurma, dan Rasulullah SAW meminta bersama dengan para sahabat untuk menebang, memotong pokok-pokok kurma tersebut dan memanfaatkan kayu-kayu serta dahan-dahannya untuk pembinaan masjid. Maka tiang-tiangnya diambil dari batang-batang pokok kurma tersebut, dan ranting-rantingnya digunakan sebagai atap bagi Masjid Nabi SAW. Dan berkaitan dengan mimbar Nabi SAW, pada permulaannya mimbar Nabi SAW hanya satu potong batang kurma yang diletakkan untuk Nabi SAW duduk ataupun berdiri di atasnya, sehinggalah satu ketika nanti ada sahabat yang membinakan mimbar untuk Rasulullah SAW. Dan berkaitan dengan batang kurma tadi yang dahulu pernah dijadikan oleh Nabi SAW sebagai mimbar, ada satu kisah dalam sejarah yang tadi diceritakan oleh Fadilatul Syekh berkaitan dengan tangisan atau suara kesedihan, isak tangis yang didengar oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW mendapatkan satu mimbar baharu. Para sahabat mendengar suara seperti ada orang yang menangis, seperti seorang kanak-kanak yang tengah menangis di dalam masjid, tapi mereka tak nampak ada sesuatu apapun. Dan ternyata yang terdengar suara kesedihan adalah mimbar Nabi SAW
yang akan ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan satu mimbar yang baru. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk mimbar lama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehinggalah hilang suara tangisan itu. Dan binaan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu binaan yang sangat sederhana. Ia kembali bahkan ia hanya terbuat dari batu bata yang terbuat dari tanah dan juga batang-batang kurma serta pelepah kurma yang diletakkan di atas sebagai bumbung Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia pun tidak terlalu tinggi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai pernah mengatakan ia bagaikan rumah Nabi Musa. Musa adalah seorang nabi yang tinggi. Ketika dia berdiri dalam rumah, kepala dia boleh menyentuh atapnya. Macam itulah lebih kurang keadaan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terlalu tinggi. Tapi disinilah pengajaran yang sangat besar yang boleh kita ambil. Masjid sederhana, masjid yang tak berapa indah, yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, telah melahirkan banyak pemimpin, telah melahirkan banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak ulama, sehingga ia menuntut bagi kita agar menjadikan keutamaan pada orang yang mengisi masjid, bukan pada masjidnya itu sendiri. Bukan bermaksud kita tidak perlu membina masjid yang indah, perlu kita membina masjid yang indah, tapi kepentingan yang paling utama adalah tentang orang-orang yang berada di dalam masjidnya. Bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita memperhatikan keadaan mereka, memberikan kebaikan kepada mereka lebih dari perhiasan yang ada di dalam masjid. Artinya, mengutamakan manusia yang mengisi masjid lebih utama dibandingkan dengan binaan masjid itu sendiri. ثم نأتي إلى نقطة أخيرة في مسألة المسجد أيها الإخوة، ألا وهي إنه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته كانت ملاصقة للمسجد، بحيث يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فيصبح في داخل المسجد. وهذا يعلمنا ارتباط القائد بعبادة الناس وبالمسجد، فالذي يبحث عن قائد الدولة الإسلامية كان يجده عند المسجد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الدولة، وكان من بعده الخلفاء الراشدين كذلك، وخلفاء الدولة الإسلامية يعني كان هم الذين يؤمون الناس في الصلاة في المسجد الجامع، وهم الذين يخطبون الجمعة. فالمقصد من ذلك إنه النبي صلى الله عليه وسلم ربط القيادة في الإسلام بالمسجد، حتى بيته الشريف كان بجوار المسجد، وهذه البيوت طبعا هي التي ضمت إلى المسجد بعد ذلك في التوسعة للمسجد النبوي، وأصبح منها بيت السيدة عائشة الذي فيه يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم الموجود في داخل المسجد النبوي بعد توسعته. Dan poin terakhir berkaitan dengan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwa rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibina berhampiran dengan Masjid Nabi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mahu pergi salat hanya perlu melangkah beberapa langkah untuk masuk ke dalam masjid. Dan ini menjelaskan kepada kita keterkaitan antara kepemimpinan Islam dengan masjid. Sudah sepatutnya kita menjumpai pemimpin Islam berada di dalam masjid. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para al-khulafa ar-rasyidun, sebagaimana para khulafa terdahulu, mereka lah orang-orang yang memimpin masjid. Mereka lah orang-orang yang menjadi imam di dalam solat 5 waktu. Mereka lah orang-orang yang akan memimpin khutbah di hari Jumat. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan antara kepemimpinan dengan masjid, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina rumahnya berhampiran dengan masjid, rumah yang kemudian tentunya kita tahu selepas perluasan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah tersebut sekarang berada di dalam kawasan di dalam Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian di dalamnya ada kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ianya sekarang kita nampak seperti berada di dalam masjid.
Dahulu ia adalah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di tepi Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. إذا يا أيها الإخوة، هذا هو الجانب الأول من خطة النبي لإقامة دولة المدينة: الاهتمام بالإيمان، بدين الناس، بعبادة الناس، بإقامة المسجد. ثم نأتي إلى الجانب الثاني من خطة النبي، أو الركن الثاني من الأركان الأربعة في خطة النبي لإقامة الدولة، ألا وهو الجانب الاجتماعي، أو ما يعبر عنه حديثا بالجبهة الداخلية. العلاقات بين المسلمين الذين كانوا صنفين: المهاجرين وهم الذين جاءوا إلى المدينة من مكة ومن غيرها، والأنصار الذين سماهم الله بالأنصار، وهم أهل المدينة من الأوس والخزرج. فكانت العلاقة ما بين هؤلاء جميعا ينبغي أن تصهر بحيث يصبحوا على قلب رجل واحد، والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. حمى يعني السخونة. الله عز وجل ذكر هذه الألفة فقال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن نسميه معجزة اجتماعية، ألا وهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أخوة كاملة تامة، حتى أصبحت هذه الأخوة مضرب المثل في العلاقة ما بين الناس، وأصبح بسببها المسلمون جميعا على قلب رجل واحد، بعدما كانوا قبائل وتعصبات وحمية الجاهلية، وأصبحوا جميعا لا يعرفون إلا الإسلام، بحيث يقول قائلهم: أبي الإسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم. Dan kita telah mengupas bahagian yang pertama di dalam plan strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina negara Madinah. Kita akan mengupas sisi yang kedua, rukun yang kedua, yaitu sisi sosial atau urusan dalam negeri, di mana Madinah terdiri dari dua golongan utama, yaitu kaum muhajirin, orang-orang Islam yang berhijrah dari Mekah, dan kaum Ansar, kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala namakan mereka sebagai kaum Ansar, yang berasal dari dua kabilah utama, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Hubungan antara umat Islam di dalam negara baharu yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mesti disatukan. Mesti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatukan antara orang-orang Islam bagaikan satu binaan yang kuat, bagaikan satu binaan yang kokoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hubungan antara sesama orang-orang Islam, sesama orang-orang yang beriman, bagaikan satu jasad, bagaikan satu tubuh badan, yang apabila ada bahagian dari tubuh badan tersebut yang terasa sakit, maka seluruh tubuh badan akan merasa tak selesa, akan rasa demam, akan rasa sakit, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan perhimpunan hati mereka, persatuan hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wa allafa baina qulubihim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jua yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kamu menghimpunkan semua harta yang ada di bumi untuk diinfakkan kepada manusia, diberikan kepada manusia, engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati mereka. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk melakukan yang demikian. Hanya Allah yang mampu untuk menyatukan hati-hati manusia. Dan sisi yang kedua ini boleh kita namakan sebagai satu mukjizat sosial yang berlaku pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Persaudaraan yang sangat istimewa yang menyebabkan mereka boleh bersatu bagaikan hati satu orang manusia. Yang semulanya mereka bermusuhan, sehingga hati mereka bagaikan hati seorang manusia. Bahkan kita ketahui sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satukan hati mereka selepas perjalanan hijrah ini,
permusuhan di antara sesama mereka adalah satu perkara yang biasa terjadi, tapi hasil persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka boleh sampai sampai pada keadaan yang boleh kita ungkapkan seakan-akan mereka mengatakan apa yang menjadi keutamaanku adalah Islam, bukan selainnya. هذه الأخوة التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين كانت سببا في قوة الدولة الإسلامية قوة شديدة وعظيمة جدا، لأنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فضرب الأنصار أصحاب البلد مثالا رائعا في الإخاء وفي المحبة لإخوانهم المهاجرين، وفعلوا المؤاخاة التي أمرهم النبي بها، حتى أننا نرى أمثلة رائعة في ذلك. من ذلك ما حدث ما بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسيدنا سعد بن الربيع من الأنصار. سيدنا سعد بن الربيع عندما آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف جمع ماله كله فقسمه نصفين، ثم قال لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي، هذا نصف مالي، أو هذا مالي كله، خذ نصفه الذي تحب وأبقي لي نصفه. ثم قال له: وهاتان زوجتاي، انظر أيتهما تريدها أطلقها لك، وبعد انقضاء عدتها إن أرادت يعني ووافقت أزوجها لك. فيعني هذا شيء عجيب جدا في الإخاء، أن يضحي الرجل بنصف ماله وبإحدى زوجتيه بعد يعني أن يطلقها لأجل أخيه. هذا شيء يعني شديد جدا في الأخوة. وهنا نتوقع أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف الذي كان معه مال كثير في مكة ثم تركه لله وأصبح يعني فقيرا في المدينة، ينتهز هذه الفرصة ليستعيد بعض ما فقده بسبب الهجرة. لكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة يضرب لنا مثالا عظيما في الأخوة الحقيقية. Persaudaraan yang telah disatukan oleh Nabi SAW antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar ialah yang menjadi asas negara Madinah yang dibina oleh Nabi SAW, kerana Rasulullah SAW berhasil menyatukan hati mereka sehingga kecintaan salah seorang mereka kepada saudaranya sebagaimana mereka mencintai sesuatu untuk diri mereka sendiri. Rasulullah SAW bahkan pernah mengatakan, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sehingga dia menyayangi, mencintai saudaranya, mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai ataupun menyukai sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan persaudaraan yang terjadi antara kaum Muhajirin dan Ansar adalah satu persaudaraan yang luhur, satu persaudaraan yang tinggi. Kita tengok misalnya di antara dua orang sahabat Nabi SAW yang telah dipersaudarakan adalah sahabat baginda Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang berasal dari golongan Muhajirin, dan sahabat baginda SAW Sa'ad bin Rabi' yang Rasulullah SAW telah saudarakan mereka, telah dijadikan sebagai orang yang bersaudara, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi SAW yang dahulu Rasulullah SAW kabarkan bahawa dia akan masuk syurga, min ahad al-mubasysyirin bil jannah, di antara orang-orang yang mendapatkan berita gembira akan syurga. Sahabat Nabi SAW yang dulu masa di Mekah terkenal sebagai orang yang kaya raya, ketika pergi hijrah ke Madinah tentu dia tidak membawa sedikit pun harta bendanya. Rasulullah SAW mempersaudarakannya juga dengan Sa'ad bin Rabi' yang juga terkenal sebagai orang yang kaya di Madinah. Maka selepas persaudaraan yang diikatkan oleh Rasulullah SAW, Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, ini adalah semua harta milik saya. Ini adalah semua harta milik saya. Saya akan bagi harta ini menjadi dua. Engkau pilih mana satu di antara dua bahagian ini yang engkau mahu." Bahkan di antara perkara yang pelik, di antara perkara yang menarik adalah
Sa'ad bin Rabi berkata juga kepada Abdurrahman bin Auf, dan saya ada 2 orang istri. Saya ada 2 orang istri. Saya akan ceraikan salah satu di antara 2 orang istri saya jika engkau berminat. Dan jika telah habis masa iddahnya, dia mahu, engkau boleh berkahwin dengannya. Tentunya kita akan menyangka bahwa Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang dulu hidup kaya, sekarang tak ada harta, akan mengambil kesempatan tersebut untuk mengambil harta dari apa yang dihadiahkan, diberikan oleh saudara yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW tersebut, dan juga akan mengambil kesempatan untuk ambil istrinya. Tapi Abdurrahman bin Auf akan menggambarkan bagi kita tentang persahabatan yang sejati, persaudaraan yang sejati yang telah diikatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ماذا فعل سيدنا عبد الرحمن أمام هذه الفرصة السانحة والعرض المغري؟ إن سيدنا عبد الرحمن ضرب لنا مثالا في العفة ومثالا في النفس العالية، إذ قال لأخيه سعد بن الربيع وهو يعرض عليه هذا العرض المغري: بارك الله لك في زوجتك وزوجتيك، وبارك الله لك في مالك، ولكن دلوني على السوق. دلوني على السوق يعني أنه سيستخدم خبرته التجارية ليبني ثروة جديدة، وهذا هو الرجل العصام. وفعلا عرفوه طريق السوق، فماذا فعل؟ ذهب إلى بيوت الأنصار وأخذ يعني من طلب من السيدات في البيوت أن يأخذ منهم الجبن، قطع الجبن التي يصنعونها من الألبان، ثم أخذ هذا الجبن اشتراه من هؤلاء السيدات بثمن، ثم ذهب إلى السوق واشتراه بثمن مؤجل، ثم ذهب إلى السوق وباع هذا الجبن بأكثر من هذا الثمن، وكسب هو الربح والفارق، وأعاد للسيدات الثمن الذي اتفق معهن عليه، وكان مكسبه الزيادة بسبب بيعه يعني في السوق وإراحة سيدات المدينة بدلا من أن يذهبنهن إلى السوق لبيع هذه الأجبان. وما هي إلا فترة قليلة حتى جاء سيدنا عبد الرحمن إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه صفرة، والصفرة هذه نوع من الطيب ويظهر على الشخص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن، مهيم. مهيم يعني ماذا هنالك؟ فقال عبد الرحمن: يا رسول الله، لقد تزوجت، يعني تزوج امرأة من الأنصار. فقال أو تزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصدقتها؟ يعني ما الصداق الذي دفعته؟ فقال عبد الرحمن: وزن نواة من ذهب، نواة التمر وزنها من الذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بقدرة عبد الرحمن على تكوين ثروة بهذه السرعة والزواج، فقال له: أولم ولو بشاه، يعني اصنع وليمة للعرس واذبح لنا ولو شاة، يعني ما دام معك هذا المال وأصبحت من الأثرياء. وهكذا كان عبد الرحمن بن عوف مثالا للرجل العصام، ولقد نمت ثروته حتى أصبح بمقياس عصرنا الحاضر من المليارديرات، بليونير، بسبب اجتهاده وذهابه على السوق، وبقيت كلمته دستورا وشعارا لكل من يريد أن يبني نفسه، أن الثروة لا تقوم على الفرص ودنو النفس، وإنما على الهمم العالية. دلوني على السوق. Apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan tawaran dari saudaranya Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf membuat satu contoh bagi kita, teladan bagi kita tentang sahabat sejati, sahabat yang baik. Beliau berkata kepada Sa'ad bin Rabi', semoga Allah memberkati hartamu, semoga Allah memberkati ahli keluargamu. Apa yang aku mahu adalah agar engkau tunjukkan kepadaku di mana letak pasar, di mana letak pasar. Abdurrahman bin Auf tidak mengemis, tidak meminta-minta, tidak mengambil kesempatan, tidak menggunakan kebajikan yang diberikan oleh saudaranya untuk membina
kejayaan, tapi dia ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kejayaan mesti dibina di atas kesungguhan. Abdurrahman bin Auf meminta kepada saudaranya agar ditunjukkan di mana letak pasar. Maka mereka pun menunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf di mana letak pasar Madinah pada ketika itu. Maka apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah dia mula mendatangi rumah-rumah di Madinah, kaum-kaum perempuan yang ada di Madinah, dan membeli dari mereka cheese, bahan tenusu, bahan yang terbuat dari susu, al-juban, mentega ataupun cheese dari apa yang dibuat oleh kaum perempuan di Madinah yang mereka kesusahan untuk menjualnya di pasar. Abdurrahman bin Auf membeli dari mereka dengan berhutang, kemudian pergi ke pasar, dan dengan kepandaian beliau berniaga, dia boleh mendapatkan keuntungan dan memulangkan semua duit-duit kepada perempuan-perempuan tersebut dari Madinah, sehingga kaum perempuan tersebut tak perlu penat-penat pergi ke pasar, cukuplah dia yang meniagakan barang milik mereka untuk pergi ke pasar. Bahkan dalam tempoh masa yang tak berapa lama, dia boleh mengumpulkan harta sehingga satu ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan memakai wangian, maka Rasulullah SAW terkejut melihat Abdurrahman bin Auf datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan tubuh badannya berseri dan penuh dengan wangi-wangian. Ketika ditanya, ya Abdurrahman, apa yang terjadi padamu? Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya baru saja berkahwin, baru saja menikah. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kau berikan sebagai mahar? Dapat duit dari mana engkau? Artinya, hijrah tak bawa harta apapun. Sekarang engkau dah mampu meminang anak orang, berkahwin dengan anak orang, dan apa yang kau gunakan untuk dijadikan sebagai sadaqah, dijadikan sebagai mas kawin? Abdurrahman bin Auf menjawab kepada Rasulullah SAW, saya berikan kepadanya emas sebesar kurma, emas sebesar biji kurma. Rasulullah SAW terkejut dengan kepandaian Abdurrahman bin Auf untuk mencari harta, untuk mencari nafkah, untuk mencari rizki. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, buatlah walimah tanda kesyukuran atas perkahwinan ini, meskipun hanya dengan menyembelih 1 ekor biri-biri. Dan itu yang kemudian dilakukan. Demikianlah Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita bahwa kejayaan bukan dibina dengan mengambil kesempatan dari jalan yang menghinakan diri kita sendiri. Tapi kejayaan dibina dengan sesuatu dengan kerja keras, dengan semangat yang tinggi, bukan dengan menghinakan diri kita. وإنك لا تدري أيهما أعجب، موقف سعد بن الربيع الذي تبرع بكل هذا التبرع لأخيه عن طيب خاطر، أم من موقف عبد الرحمن بن عوف الذي رفض كل هذا العرض المغري وطلب أن يذهب إلى السوق فيكد ويعمل حتى يكون ثروة من جديد. وهؤلاء هم المهاجرون والأنصار يا أيها الأخوة. الإيمان صنع الرجال هكذا، لا يستغلون الفرص السانحة التي فيها يعني شيء من ضعف الهمة، ولا يعتمدون على غيرهم، وإنما يعتمدون على أنفسهم ويتوكلون على الله. الله عز وجل ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر، فقال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله عز وجل يعني يكفي الأنصار شرفا أنه هو الذي سماهم الأنصار، فقال
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. فإذا يا أيها الإخوة، هذا نموذج من نجاح النبي في مسألة صنع القوة الاجتماعية والجبهة الداخلية الصامدة التي صمدت في وجه الفتن وفي وجه الأزمات بمثل هذه الأخوة العالية. ويعني لعلنا نختم يعني هذه المحاضرة في هذا الجانب الثاني، ونبقي الجانبين الآخرين إلى المحاضرة القادمة. نختم يا أيها الإخوة بأخوة سيدنا سلمان الفارسي وسيدنا أبو الدرداء رضي الله عنهما، ولها قصة سأحكيها لكم سريعا إن شاء الله. Dari kisah tersebut kita tak tahu mana satu yang lebih pelik, mana satu yang lebih menakjubkan. Adakah sikap Sa'ad bin Rabi yang secara sukarela berkongsi harta miliknya kepada saudaranya, secara ikhlas mahu membagi harta miliknya separuh untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, atau sikap Abdurrahman bin Auf yang menolak pemberian tersebut dan justru bersemangat untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk meminta agar ditunjukkan di mana pasar agar dia boleh menunjukkan bahawa kejayaan bukan dihasilkan dengan mengemis dan meminta bantuan kepada orang lain, tapi kejayaan mesti dibina di atas semangat yang tinggi. Inilah keimanan yang telah membina orang-orang yang besar pada masa Rasulullah SAW. Mereka tidak bersandar kepada manusia, mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keadaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang keadaan kaum Muhajirin ini dan kaum Ansar di dalam surah Al-Hasyr. Jika kita buka surah Al-Hasyr, kita jumpa ia ada pada ayat 8 dan ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kaum fuqara dari kalangan Muhajirin yang mereka telah terhalau dari kampung mereka, dari negeri mereka, dari harta mereka, harta benda mereka. Mereka mencari kurnia Allah dengan berhijrah. Mereka menolong agama Allah, mereka membantu Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang golongan kaum Ansar pada ayat yang ke-9, walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang telah menjadi penduduk negeri Madinah, dan mereka telah pun berada dalam keadaan keimanan sebelum kaum Muhajirin datang. Mereka suka, mereka sayang, mereka cinta dengan golongan orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan kaum Ansar ini adalah kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri namakan mereka sebagai Ansar, dan dengan persaudaraan yang telah dibina oleh Rasulullah SAW, kita mengetahui bagaimana para sahabat berhasil berjaya dalam menghadapi banyak ujian, berjaya dalam menghadapi banyak musibah dan peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, dan berkaitan dengan keindahan persaudaraan yang dibina oleh Rasulullah SAW semasa Rasulullah SAW membina Madinah. Kita akan kupas sedikit di akhir pertemuan ini tentang persaudaraan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. والقصة سريعا يا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سيدنا أبو الدرداء وهو من الأنصار وسيدنا سلمان. سيدنا سلمان صحيح أنه لم يهاجر من مكة، لكنه كان يعني يعتبر عبدا عند واحد من اليهود، لكنه مهاجر قديم. سيدنا سلمان يمكنكم أن تبحثوا عن قصته، هو الباحث عن الحقيقة، أخذها من بلاد فارس ومر على أناس كثيرين وهو يبحث عن الإسلام. اعتبره النبي من المهاجرين وآخى بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنه. وهنا حصل موقف عجيب يبين لنا شدة هذه الأخوة التي بينهم. سيدنا سلمان في إحدى زياراته لأبي الدرداء وجد زوجته أم الدرداء، وجدها تلبس ملابس يعني غير أنيقة، ملابس المهنة، ملابس الطبخ والغسل والبيت. فقال يا أم الدرداء ما لك؟ يعني لماذا لا تلبسين لأبي الدرداء ملابس يعني جيدة؟ فقالت يا سلمان إن أخاك أبا الدرداء لا رغبة له في الدنيا، إنه يصوم بالنهار ويقوم الليل ولا رغبة له في الدنيا، يعني لا رغبة له في النساء.
بات سلمان هذه الليلة مع أبي الدرداء. فلما أراد أن يقوم أبو الدرداء ليصلي بالليل قال له سلمان: بل نم الآن، نم في أول الليل. فسمع كلام أخاه وأطاعه ونام أبو الدرداء. ثم إذا كان نصف الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فقال له سلمان: لا، بل نم، فنام. ثم إذا كان الثلث الأخير من الليل قال سلمان لأبي الدرداء: الآن فقم. فصليا ما شاء الله أن يصليا. ثم بعد الفجر أراد أبو الدرداء أن يصوم، فقال له سلمان: بل أفطر اليوم. فأفطر. يعني شوف الأخوة، إنه يسمع كلام أخيه ويطيعه. ثم بعد ذلك قال له سلمان هذه الكلمات الرائعة التي هي من معين النبوة. قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك يعني زوارك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال أبو الدرداء: لأذهبن إلى رسول الله فأعلمه بهذا الأمر. فحكى لي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان. والمعنى هنا يا أيها الإخوة هذه الأخوة التي جعلت الأخ يتحدث مع زوجة أخيه بهذا ويدخل في هذه الأمور الشخصية فيما بينهم، ثم يأمر أخاه أن ينام وأن يفطر ويسمع كلامه، دليل على شدة الأخوة التي كانت بينهم. وهذه الأخوة هي التي صنعت هذه الدولة الإسلامية القوية التي لم تستطع رياح الفتن ولا المصائب ولا جيوش الأعداء أن تجتثها أو أن تقضي عليها، بفضل هذه الأخوة التي يحتاجها المسلمون على مدار الزمان لكي تقوى دولتهم وأمتهم وأوطانهم. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذه المعاني سببا لعودة الأمة الإسلامية من جديد إلى نهضتها وإلى قوتها المباركة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نكمل الركنان الآخران في المحاضرة القادمة. Oke, secara ringkasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pun mempersaudarakan antara Abu Darda, dan dia adalah di antara kaum Ansar, dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bukan orang yang berasal dari Mekah, bukan orang yang berhijrah dari Mekah, tapi ia adalah seorang muhajir, orang yang berhijrah dari negerinya hingga sampai ke Madinah. Dan sampai di Madinah, dia dijual sebagai seorang hamba abdi kepada orang Yahudi. Dia adalah seorang pencari kebenaran, orang yang berkembara, orang yang berkelana untuk mencari kebenaran sehingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada sesuatu cerita yang menarik yang terjadi antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Bagaimana nilai persaudaraan mereka begitu besar. Satu hari Salman Al-Farisi ketika pergi ke rumah Abu Darda berjumpa dengan Ummu Darda, istri kepada Abu Darda, dalam keadaan memakai pakaian yang tak berapa cantik. Maka Salman Al-Farisi berkata kepada Ummu Darda, ada apa? Kenapa berpakaian tak berapa elok? Kenapa baju tak berapa elok? Baju tak berapa cantik? Maka Ummu Darda menjawab dengan mengatakan, wahai Salman, sesungguhnya saudaramu, yaitu Abu Darda, dia tak suka dengan dunia. Maksudnya dia tak suka dengan, sudah tiada keinginan hati dengan kaum perempuan. Maka Salman Al-Farisi pun faham apa yang dikatakan oleh Ummu Darda. Maka Salman Al-Farisi pada ketika itu memilih untuk tidur bersama ataupun di rumah Abu Darda pada malam hari itu. Ketika Abu Darda mahu bangun malam untuk qiyamul lail di permulaan malam, Salman Al-Farisi berkata kepadanya, tidur, jangan solat sekarang, tidur. Maka Abu Darda pun ikut apa yang dinasihatkan, turut apa yang dinasihatkan oleh saudaranya, dia pun tidur. Ketika dah sampai tengah malam, Abu Darda pun nak bangkit untuk solat malam. Tapi Salman Al-Farisi tetap melarang, tidur, jangan solat sekarang. Dan ketika sampai ke penghujung malam, 1/3 malam akhir, barulah Salman Al-Farisi
membangunkan mereka untuk sholat malam. Mereka pun sholat malam. Dan ketika masuk waktu pagi, Abu Darda mahu berpuasa di hari itu. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, jangan berpuasa. Maka Abu Darda pun membatalkan puasanya. Tengok bagaimana orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, dia akan turut, dia akan ikut apa yang dinasihatkan oleh saudaranya. Lalu Salman Al-Farisi memberikan nasihat, satu nasihat yang sangat penting kepada Abu Darda dengan mengatakan, wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu ada hak ke atas dirimu. Sesungguhnya ahli keluargamu ada hak ke atas dirimu. Sesungguhnya tubuh badanmu ada hak ke atas dirimu. Dan sesungguhnya tetamu-tetamumu ada hak ke atas dirimu. Berikanlah mereka semua itu hak mereka masing-masing. Artinya hak untuk Allah, beribadah kepada Allah, hak untuk ahli keluarga perlu ditunaikan, hak untuk diri sendiri rehat juga perlu ditunaikan, hak tetamu, jangan kita berpuasa ketika tetamu datang, itu semua hak-hak yang perlu ditunaikan. Dan Salman Al-Farisi mengajarkan perkara itu kepada Abu Darda. Tapi Abu Darda macam ragu dengan apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi dengan perincian seperti itu. Maka dia datang kepada Nabi dan bertanya kepada Rasulullah. Abu Darda ceritakan perkara itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan, benar apa yang dikatakan oleh Salman. Persaudaraan yang terjadi antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda menggambarkan kepada kita tentang rahasia kekuatan negara Madinah yang dibina oleh Nabi SAW, negara Islam yang dibina oleh Rasulullah SAW, satu negara yang kuat yang tidak dapat disentuh oleh mana-manapun kekuatan yang ada pada ketika itu, tak dapat ditumbangkan, tak dapat dikalahkan. Dan ini adalah perkara yang sangat diperlukan oleh umat Islam pada masa kita sekarang. Persaudaraan seperti inilah yang perlu ada pada umat Islam agar kejayaan kembali berpihak kepada umat Islam. Dan terakhir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, membersihkan hati kita, memberikan kekuatan kepada kita agar kita boleh memaafkan saudara kita, agar kita boleh saling mencintai dan menyayangi sesama orang-orang yang beriman, agar permusuhan di antara kita, di antara ustaz-ustaz kita, di antara sahabat-sahabat kita, Allah Subhanahu wa taala hilangkan dan Allah gantikan dengan persaudaraan. Semoga persaudaraan yang dibina oleh Rasulullah antara kaum muhajirin dengan ansar, Allah Subhanahu wa taala bina pada diri kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kita ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam perkongsian kita di malam hari ini. Semoga ada ilmu bermanfaat yang kita dapatkan dan ada kebaikan yang kita perolehi. Semoga kita boleh berhimpun kembali dalam pertemuan yang akan datang. Dan terima kasih kepada Fadilatul Syekh. Nashkur Fadilatul Syekh ala hadhihi al-muhadarah al-qayyimah. Dan kita semua mengucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh atas muhadarah yang bermanfaat ini. Wa ila an naltaqi في اللقاء القادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم شكرا الله خيرا. الله يبارك فيكم.